Hai, Assalamualaikum semua. Welcome back to YouTube channel Jemichan. Sekarang ni hari ni kita nak apa? Tengok Mak. Dengar tak Mak kau ni? Adik, hari ni nak apa? Cerita-cerita hantu. Okey, hari ni sekarang ni pada pukul berapa? 9. 9 berapa? Tak tahu. Tak tahu. Okey, sekarang ni pukul 9 lebih lah, 9 suku. Untuk video pada kali ini, aku nak cerita kisah tentang aku sendiri yang kena rasuk. Takut tak? So, hari ni aku nak ceritalah pengalaman aku kena rasuk. So, aku nak cerita dah pengalaman aku ni rasuk kepada korang. So guys, sebelum tu, yang mana baru masuk, yang mana baru first time klik video aku, korang jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Okay, yang mana belum subscribe tu, support Najmi tu 30k subscriber. Jangan cakap banyak lah. Korang nak dengar apa ni, cerita Najmi kena rasuk. Najmi, abang lah. So sebelum aku cerita pengalaman aku kena rasuk, aku nak bagi tahulah korang yang aku ada tragedi kemalangan sikit tadi yang amat-amat dahsyat orang kata. Kau boleh tengok my hand kena cakar dengan tiger. So siapa yang tak kenal tiger tu, korang boleh scroll kat bawah video-video aku yang yang time kakak aku kahwin tu. Tiger, siapa tiger, korang boleh tengok kat situ siapa tiger. Kalau korang nak kenal, pastilah kucing kan, cakap-cakap. Tengok dua guys, sakit guys, tajam sampai berdarah orang kata. So guys, tanpa melengahkan masa, jom kita dengar cerita Najmi kena rasuk. Sabar, cerita Najmi kena rasuk. Let's go. So guys, pengalaman aku kena rasuk ni agaklah mengerikan dan bahaya. Tahu tak bahaya tu macam mana? Tak tahu. Abang cakap dengan dia pun adik. Kita nak cerita seram yang bukan lawak ya. Kalau korang nak tahu, adik aku pun pernah kena rasuk. Video ni aku cerita tentang aku yang kena rasuk dulu. So next video aku cerita tentang adik aku yang kena rasuk. Okay guys, so cerita pengalaman aku kena rasuk ni time aku darjah. Bukan darjah, time aku tingkatan 1. Ramai yang tak tahu ya, aku pun pernah kena terjadi ni. So inilah first time aku nak cerita dekat korang. Okay, pengalaman aku ni masa tingkatan 1. Aku tak duduk lagi dekat rumah ni. Aku duduk dekat rumah lama, iaitu dekat kampung seberang. Seberang. Okay, rumah tu rumah kayu je, tak batu pun. Batu dia dekat bak dapur, kayu dekat ruang tamu macam tu. Dia kecil je rumah tu kecil je, tak besar pun. So aku kena tu masa tingkatan 1. Aku pun agak terkejut lah sebab kena benda-benda macam ni. Aku memang tak percaya langsung aku yang kena. Kau tahu tak? So semasa aku tingkatan 1 tu, adik aku dah ada. Masa tu dia kecil je lagi. Aku rasa tak ingat lah berapa lah umur dia masa tu. Aku tak ingat, aku tak pasti. Jadi semasa aku tingkatan 1, so aku sekolah dekat Menengah Pelesrai masa tu. Benda aku kena rasuk tu dekat rumah tau, bukan dekat sekolah ke apa, tapi terjadi dekat rumah. Pada hari kejadian yang aku kena rasuk tu, pagi tu aku okey je. Yang ni time aku cuti sekolah. Macam hari Jumaat, Sabtu. Kalau Terengganu dia hari Jumaat dengan Sabtu cuti. Benda ni aku kena rasuk time aku cuti sekolah. Aku kena rasuk ni aku tak pernah cerita dekat siapa-siapa. So ni first time lah aku cerita dekat korang. Aku pun banyak kali fikir jugalah nak cerita ke tak nak. So aku buatlah konten untuk korang tengok. Lagi tu aku okey je. Aku okey bangun pukul dekat 9 atau 10 pagi. Aku okey je masa tu. Awal aku awal masa tu. Kan je besar lewat. So pagi tengah hari aku okey lagi. Tengah sihat. So pukul, aku tak berapa ingat lah pukul berapa. Macam dalam pukul 4 atau 5 petang tu, aku pergi keluar lah. Macam pergi main dengan kawan-kawan. Bukanlah pukul 4 sangat, macam pukul 4.30, 4.45. So aku tak berapa ingat kalau bab-bab jam. Biasalah budak-budak petang main. So aku keluarlah pergi main dengan kawan-kawan.
So aku keluar je dengan kawan-kawan pergi main. So dulu permainan dia macam main nyorok-nyorok. So masa tu memang aku dengan kawan aku pergi main nyorok geng. Biasanya aku keluar pukul 4.30, pukul 5, pukul 6. Dekat maghrib baru aku balik. Aku balik dekat maghrib. Biasalah budak-budak lagi masa tingkatan 1. Aku tingkatan 1 lagi masih lagi main nyorok-nyorok geng. Sebab dia kan tingkatan 1 ni tak matang. Cuma dia campur sikit lah masa darjah 6 tu. Dia ada aura lagi masa darjah 6 tu. Tingkatan 1 ni. So macam budak-budak lagi lah orang kata. Masa aku pergi main dengan kawan-kawan tu, dia ada tamang tau. Dia tamang, lepas tu tepi tamang tu dia macam ada hutang. Ada hutang. Tepi tamang tu ada hutang. Besar hutang tu. Kita orang main nyorok. Takkan nak nyorok dekat tamang tu kan. Semasa aku main tu, aku jadi yang penyorok, bukan jadi pencari. So aku nyorok dekat dalam hutan. Biasalah masa tingkatan 1 kan, orang tak nak yang pencari tu jumpa kita. Kita nak menang. Kita fikir nak menang sahaja. Ada sesetengah kawan aku, dia tak nyorok dalam hutang sebab dia takut. Ada yang nyorok dekat tamang tu je. So aku ni punya berani, kau tahu tak? Pergi masuk dalam hutan. Aku tak fikir apa-apa masa tu. Aku fikir nak menang je. Aku tak fikir pun takut apa. Yang masuk dalam hutan tu 3 orang, termasuk aku. Yang dekat taman tu 2 orang. Masa pencari tengah kira, aku pergilah masuk hutan. Apa lagi? Pergi. Bukannya masuk dalam hutan tu kira jauh juga. Maknanya aku pergi masuk tu dalam dalam hutan tu. So semasa aku nyorok, aku pula rasa nak terkencing. Kau tahu tak? Aku punya tak tahan nak kencing tu. Aku tak fikir apa dah, kencing je dekat pokok tu. Kan biasanya aku nyorok, dia ada pokok. Aku nyorok dekat belakang pokok. So aku nak kencing pun dah masa tu. Aku pergi kencing lah situ. Saya kencing tu aku sambung nyorok dekat pokok lain. Takkan aku nak nyorok dekat dekat tempat aku kencing tu. So aku pergi dekat pokok, belakang pokok yang lain. Lama jugalah kawan aku yang pencari tu nak jumpa aku. Sebab aku memang nak menang masa tu. Okay, yang pencari tu dah jumpa member aku yang 2 orang menyorok sekali dengan aku dalam hutang tu. Aku tak nyorok dengan 2 orang tu. Seorang je yang nyorok tempat lain, 2 orang tu tempat yang sama. Kiranya dia 2 orang, aku seorang. Aku tak ikut dia orang. So member yang aku cari tu dah jumpa member aku yang 2 orang tu. Dia tak jumpa aku lagi. Memang lama lah masa tu. Aku tak menyerah pun. So punya lama, member aku punya lama nak cari aku tu. Boleh pula aku mengantuk. Tepat dalam hutan tu aku mengantuk. Lepas tu aku terlelap geng. Kau tahu tak, aku terlelap. Sumpah aku tak percaya masa tu aku main nak terkencing, lelap. Tertidur kan dekat belakang pokok tu. Ya Allah, sumpahnya berani aku masa dulu. Aku tertidur. So dalam, tak ingat, memang tak ingat langsung lah berapa minit. So aku terjaga. Kau tahu tak, masa terjaga tu maghrib. Maghrib guys, dah gelap ni. Aku seorang dalam hutang. Tak tipu memang betul. So aku punya takut tu guys, menggigil dengan gelapnya. So aku buka mata, aku bangun, aku tak jumpa jalan. Aku tak nampak jalan. So aku pakat pergi je nak keluar dari hutang tu. So memang aku dalam hati aku ni dudak kan. Takut kan, gelapnya dalam hutang tu. Member aku yang cari tu tak ada dah belah. So aku tidur masa tu sampai maghrib. Pergi cari jalan keluar. Terjumpa jalan keluar sebab aku nampak ada ada cahaya dari luar yang dekat taman tu. Dekat taman biasanya ada cahaya, so dia tak gelap masa tu. So alhamdulillah aku jumpa kan. Aku jumpa jalan keluar. So semasa aku nak terkeluar sikit daripada hutan tu, aku rasa macam ada orang ikut aku dari belakang. Aku menggigil, meremang geng. Ada macam ada orang ikut dari belakangku. So aku pusing belakang, tak ada orang. So aku punya takut tu, aku berlari dari rumah. Aku berlari sampai rumah. Dan sampai je rumah, aku tak cerita pun dekat mak ayah aku. Aku tak cerita lah. Apa yang aku peliknya, aku boleh tertidur dalam hutan tu. Tiba-tiba je rasa ngantuk. Semasa aku nak balik rumah tu, aku dah rasa badan aku tak sedap. Aku dah rasa macam lemah sikit. Aku berlari pun terpaksa lah sebab takut. So aku masuk je dalam rumah. Aku pergi ambil air minum.
Suruh duduk dekat sofa, macam lemah lah. Aku duduk kat sofa tu sambil minum. Aku rasa badan aku rasa tu macam lemah-lemah je, tak ada semangat. Aku tengok jam pukul 7.20. Aku duduk relax lagi. Relax lagi. So family aku ada duduk dalam rumah tu. Ayahku, mak aku ada je. Abang aku, kakak aku, Najihah pun. Semua ada. Complete orang kata. Aku fikir, satu je aku fikir, macam mana aku boleh tidur. Sebab masa tu aku lupa. Aku lupa kenapa aku boleh tidur dalam hutang. Aku fikir lah masa tu, aku boleh tidur dalam hutang. So aku fikir masa tu. Yang aku ingat saja, aku main nyorok-nyorok dengan member. Yang tu je aku ingat. 7.30 rasa badan aku memang lemah sangat. Kakak dan abang aku tengok aku pun dah pelik. Memang dah pelik masa tu. Sebab tiba-tiba lemah. Kakak dan abang aku tegur, aku tak jawab. Sebab apa? Sebab aku tak dengar apa kakak aku dan abang aku cakap apa. Aku tak dengar masa tu. Okay, cerita ni sebenarnya family aku yang cerita. Sebab tu aku tahu. Kita balik dekat korang. Masa 7.30 tu abang aku dan kakak aku tanya okey ke tak ni. Masa tu aku dah kena rasuk. Aku mengilai. Biasalah aku kena rasuk kan. Macam orang gila orang kata. Aku kena rasuk. So abang aku dan kakak aku ni dia cepat-cepat panggil mak ayah aku. Semua panik dan tak tahu nak buat apa. So ayah aku call ustaz. So aku tengah gila-gila lagi. Biasa kena orang tengah rasuk memang gila. Time tu memang aku tengah rasuk. So aku memang tak sedar apa-apa. Benda tu kawan aku. Ayah aku call ustaz. Ustaz tu member kawan ayah aku. Member ayah aku tu ustaz pula tu 8 km lah rumah dia dengan rumah aku. So nak ketunggu tu memang lama lah sikit. So aku menggila lagi dalam rumah tu. Gila punya gila. Habis barang-barang aku bersepah. Lepas tu ustaz tu dah sampai rumah aku, halau benda tu dari badan aku. So benda dalam badan aku tu berlawan dengan ustaz tu. Berlawan. Benda tu kuat kan. Benda tu lawan ustaz tu. Ustaz tu bacalah apa ni surah-surah tu apa untuk halau benda tu dalam badan aku. Aku memang tak sedar langsung ya. Memang benda tu dah masuk dalam badan aku. So masa cerita satu tu memang aku kecil lagi. Tak besar ni, kecil lagi. So macam dikira hantu. Tak aku rasa tu memang lawak sikit. Kakak aku kata. Sebab aku ni kecil, macam toyo pun. Semua barang dalam rumah tu aku dah sepah habis lah. Apa ni, barang kaca aku dah pecahkan. So, bukan salah aku kan. Salah benda tu masuk. Kakak aku dan mak aku nangis. So benda tu tengah berlawan dengan ustaz tu. Ustaz tu tanya, kau asal dari mana? Kenapa masuk dalam tubuh budak ni? So benda tu jawab macam ni. Sebab dia betulkan tepak aku. Aku dah menangis. Okey, aku masuk tu. Sebenarnya kakak aku yang cerita ni. So aku dah tahu sebab apa. Sebab aku kencing dekat pokok tu. Aku dah kotorkan tempat dia belakang pokok tu. Bodohnya aku situ. Aku masa dengar kakak aku cerita tu memang meremang habis kan. Ustaz tu pun baca lagi surah-surah lawan lagi untuk dia keluar tu. Benda tu memang tak nak keluar daripada aku dan mak aku menangis. Ustaz tu tanya, sampai bila kau nak masuk dalam badan budak ni dan bila kau nak keluar? Benda tu cakap, aku takkan keluar. Aku akan ambil nama budak ni. Aku nak ambil nyawa budak ni sebagai ganti sebab dia dah kotorkan tempat aku. Benda tu cakap dekat ustaz tu. So ustaz tu tak heran, dia baca lagi surah tu. So benda tu dah tak kuat, benda tu keluar daripada aku. Semasa benda tu keluar, aku dah pensang. So benda tu dah keluar, ustaz tu cakap, okey dah settle. Adalah ayah aku, mak aku tanya, apa maksud aku ni dah kotor ke tempat dia? Ustaz tu cakap, aku ni pergi kencing dekat belakang pokok, dekat tepi tamang tu, dalam hutang tamang tu. So mak dan ayah aku terkejut geng. Dan mak ayah aku pun tengok. Oh, dia tahu aku ni biasanya main dekat tamang tu. Tepi tamang tu ada hutang. So mak ayah aku tahu. So ustaz member ayah aku tu, dia cakap lah, jangan bagi aku ni pergi main lagi dekat hutang. So benda ni memang salah aku lah, pergi kencing belakang pokok tu. Memang bodoh lah sangat. Sesuka hati je pergi kencing dekat tempat. Sedar pun pagi besok aku dah sedar. Masa aku pesang tu, aku dah tak sedar apa-apa. Pagi besok baru aku sedar. Baru family aku cerita dekat aku. Selama family aku cerita tu, aku agak meremang lah. Semenjak perkara itu terjadi, aku dah tak pergi jejak. Aku dah tak jejak langsung dekat tamang
ataupun hutang. Member aku pun tanya, semalam kau norok kat mana weh? Sampai maghrib kau tak kau tak muncul-muncul. Kau balik rumah ke? So masa tu jawablah. Aku balik rumah sebab ayah aku dah panggil. Aku tak bagi tahu yang aku kena rasa. Aku takut kan. Dah macam trauma orang kata. Cuba bayangkan korang tidur dalam hutan sampai maghrib. Tiba-tiba bangun gelap dengan gelapnya, lepas tu tak tahu jalan keluar. Nasib aku jumpa jalan keluar masa tu. So benda yang aku rasa macam ada orang dalam tu. Aku rasa benda tu ikut aku sampai rumah. Dahsyat memang benda tu, sebab aku perasan macam ada benda ikut aku. Aku rasa benda tu dah ada ikut aku sampai rumah. Lepas tu masuk dalam badan aku. Ia saja jika nak masuk dalam badan aku, dekat rumah aku, mujur dekat rumah aku. Sebab ada orang, kalau dekat taman tu aku rasa aku dah hilang. Aku rasa dia hilang masuk dalam hutang sebab tak sedar apa-apa kan. So Alhamdulillah, ya Allah, panjangkan umur aku. Benda-benda macam ni orang kata memang bahaya lah, dan semua orang tak nak benda ni berlaku dekat diri sendiri kan. Dalam seumur aku, bukan sekali je aku pernah rasuk. Aku dah pernah banyak kali. So untuk next content aku akan cerita next aku punya cerita kena rasuk lah. Pengajaran korang, jangan sesekali kencing merata-rata tanpa izin dalam hutang pula tu. So jangan sesekali. Kalau kau nak kencing sekali pun, kau pergilah balik rumah balik, kau kencing, lepas tu sambung main. Okay? Jangan kencing dekat pokok tu. Aduh, jangan jadi macam aku. Dia tak pernah kencing dengan pokok. Aku dah trauma. Orang kata nak main nyorok, tiba-tiba kencing, lepas tu terngantuk. Pengajaran daripada cerita Najmi yang kena rasuk ni, Najmi dah bagi tahu dekat korang. So yang budak-budak yang suka kencing merata-rata tu, saya pastikan jangan kencing belakang pokok dalam hutan. Tak kisahlah tempat mana-mana pun, yang pasti korang kencinglah tempat yang betul, seperti tandas, bukan merata-rata. Nak buang benda tu pun kena tempat yang betul jangan tempat yang salah. Okay? Takut ada benda yang macam ikut korang nanti. So guys, sampai di sini saja video kita pada kali ini. So kalau korang suka video-video Najmi, korang jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Okay? Dan korang tekan je button loceng untuk tidak ketinggalan video Najmi yang seterusnya. So Najmi harap korang support Najmi tu 30k subscriber. Tolong ya 30k subscriber. Okay? Assalamualaikum. Jemi Chan.